Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita pada video kali ini iaitu berkenaan dengan cost behavior. Untuk silibus kamu pada topik 3, okey. Jadi cost behavior dalam bahasa Malaysia ialah gelagat kos. Okey, gelagat kos terbahagi kepada 3 yang patut kamu tahu. Pertama ialah variable cost, iaitu kos berubah. Kedua ialah fixed cost, iaitu kos tetap. Dan ketiga ialah gabungan antara variable dan fixed, iaitu mixed cost. Jadi kos campuran. Okey. Kita akan lihat dulu apa itu variable cost. Okey, variable cost dalam bahasa Malaysia kos berubah. Okey. Lihat di sini. Okey, katalah kita kita nak buat donat dan dalam satu pack tu kita ada letak 8 biji donat. Okey. Ini satu packet of donat 8 biji. Okey. Untuk menghasilkan satu packet of donat, kamu akan gunakan resepi kamu buat ni, kamu perlukan tepung 1 kg. Okey, jadi 1 kg dapat 1 paket. Jadi seterusnya, kalau kamu buat 2 paket, maknanya kamu perlukan 2 kg. Itu logik variable cost. Okey. Lihat sini kiraannya ya. Okey. 1 kg dapat 1 pack. Kalau kamu guna 2 kg tepung, kamu boleh hasilkan 2 paket. Kalau kamu guna 3 kg tepung, kamu akan dapat 3 paket. Okey. Itu adalah konsep variable cost. Okey. Mari kita lihat bagaimana kiraan jumlah variable cost. Okey. Katalah kos 1 kg untuk tepung ialah RM1.50. Jadi untuk menghasilkan satu paket donat, kamu perlukan RM1.50. RM1.50 darab 1. Okey. Jadi kalau 2 paket, kos seunit untuk 1 kg adalah RM1.50 untuk tepung. Tapi untuk keluarkan 2 paket, kamu perlukan RM3. RM1.50 darab 2. Dan seterusnya, kamu kalau nak keluarkan 3 paket, kamu perlukan RM4.50. Okey. Alright, itu kiraan bagaimana cara mengira jumlah kos untuk variable. Kamu perhatikan, pertambahan nilai unit akan menyebabkan pertambahan nilai jumlah variable cost. Okey. Sekarang, inilah dia. Variable cost ialah jumlahnya akan berubah bergantung kepada level of activity. Dalam kes ni, level of activity kita refer kepada production donat tadilah. Okey. Sekiranya sekiranya level of activity bertambah, maknanya cost variable juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, seperti yang kita dah tunjuk kiraan tadi kan. Kalau kamu perhatikan 1 paket RM1.50, 2 paket RM3, nampak bertambah tu? Ini kalau kamu lihat dari segi pertambahan jumlah kos. Okey. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk kos seunit pula. Okey, cost variable seunit. Kalau kamu nak keluarkan satu paket donat, kamu perlukan RM1.50 1 kg tepung. Jadi kos untuk mengeluarkan variable cost untuk mengeluarkan satu paket iaitu kos tepung RM1.50. Tapi kalau kamu nak keluarkan 2 paket, 2 paket maknanya RM3 tadi kan kita kira. Jadi 3 bagi 2. Kos seunit untuk 1 kg tepung tetap RM1. Okey. Kita buat untuk 3 paket. RM4.50 tadi kita kira kan. Tapi untuk 3 paket. Tapi kalau kamu kiraan dia untuk 1 kg tepung, tetap RM1.50. Ini membuktikan bahawa kos berubah itu, walau macam mana pun jumlah pertambahan jumlah production ataupun level of activity, dia punya nilai kos seunit dia tetap sama. Okey, ini yang perlu diberi pendekatan dan pemahaman yang lebih. Okey, kita lihat bagaimana kalau bentuk graf kita buat, itu kita lihat itu adalah hubungan berkadar terus antara jumlah kos berubah dengan aktiviti pengeluaran. Kalau lagi tambah, dia pun tambah. Tapi, okey, kalau kos seunit, walau macam mana pun pertambahan aktiviti production, 1 ke 2 ke 3 ke 100 ke 1000 ke, nilai jumlah kos unit tidak akan berubah. Tetap, dalam kes ini tetap RM1.50. Okey? Okey, itu adalah sifat-sifat kos berubah. Okey, sekarang kita lihat gelagat yang kedua. Okey, gelagat yang kedua ialah fixed cost, iaitu kos tetap.
Apa contoh kos tetap? Ni apa ni? Oven. Okey. Tapi bukan oven tu kos tetap. Susut nilai kepada oven itu kita anggap sebagai kos tetap. Katalah contohnya kita kira guna kaedah yang kita dah belajar dulu tu, kita dapat RM100 setahun. Itu adalah belanja susun nilai depreciation untuk oven. Okey. Contoh dalam kes ini, katalah kamu keluarkan satu paket donat. Kamu tetap perlu rekod jumlah susun nilai untuk oven itu 100 satu tahun. Kalau 2 paket 100 juga. Kalau 3 paket pun 100 juga. Dia tidak berubah. Okey. Lihat. Nampak tak dia tak berubah? Tapi kalau kita bahagikan dengan seunit. Katakan kalau kita keluarkan satu paket, kos susun nilai oven 100. Jadi kos tetap seunit bagi pengeluaran satu paket donat bernilai RM100. Tapi kalau 2 paket 100, kamu akan bagi 2. Jadi kamu akan dapat RM50. Kalau 3 paket 100, kamu akan bahagi 3. Jadi kamu akan dapat RM33.33 dan infinity tak habis. Okey, kamu perhatikan. Kalau kamu perhatikan, nilai itu semakin bertambah unit pengeluaran, nilai kos unit semakin berkurang. Okey, itu bukti dia. Right, kita lihat dia punya hubungan. Okey. Kalau kamu lihat dekat graf ni, lagi bertambah jumlah production. Kamu tengok dekat paksi X tu, lagi bertambah. Tetapi jumlah kos tetap tidak berubah. Macam tu je. Okey, sama je. Okey. Tapi tengok. Kalau kamu buat graf dan kamu lihat hubungan di antara kos tetap seunit, lagi tambah aktiviti pengeluaran, kos berubah dia semakin mengecil. Tadi kita dah buktikan pengiraan dia. Okey, ini untuk graf dia. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa itu mixed cost. Okey, mixed cost ini dalam bahasa Malaysia adalah kos bercampur. Bercampur apa? Okey, kita akan lihat. Contoh yang paling cantik untuk kos bercampur ialah bil elektrik. Kalau kamu perhatikan, kamu tengok dekat dalam bil kan, kalau kamu tengok bil parent, mak bapak you balik, you tengok dekat bil tu, dia ada satu amount. Ini saya ringkaskan dekat sini. Kalau kamu lihat dekat bil elektrik tu, biasanya dia ada satu minimum charge. Dia tulis situ 200. Lepas tu dia ada kira block rate. Block rate tu lah lagi banyak kita guna, lagi berapa dia charge. Dia charge lah. Okay, dalam kes ni maknanya guna ke tak guna ke, kamu kena bayar 200. Lepas tu kalau kamu tambah lagi guna elektrik lagi banyak kan, kamu akan bayar lagi 400. Bergantung kepada rate yang kita pakai lah. Okay, jadi akhirnya jumlah bil elektrik pada bulan itu 600. Okay, kamu perhatikan. Jadi belanja expenses yang tetap setiap bulan itu adalah 200. Dan tetapi ada 400 lagi tu. Okey, 400 tu apa? 400 tu lah yang kita panggil kos berubah dalam kes ini. Okey, jadi jumlah kos 600. Jadi jumlah kos yang 600 ini adalah kita panggil kos bercampur kerana mempunyai gabungan di antara kos tetap dengan kos berubah. Okey. So itulah dia. Dia cakap, nampak tak? Dia kata ada gabungan. Jadi jumlah kos bercampur ini akan berubah berdasarkan kepada perubahan aktiviti. Okey. Katakan contoh kita lihat. Katakanlah unit production akan dengan belanja elektrik hubungannya. Okey, kamu tengok situ. Bulan Januari kamu keluarkan 10,000 paket. Elektrik 2,500. Februari 20,000 paket. Elektrik 4,500. March pula lagi banyak. Okey, elektrik dia lagi banyak. Okey, tapi kamu tak boleh nampak hubungan secara langsung. Apa yang perlu kita lihat? Okey, di sini. Idea dia begini. Okey, graf dia macam ni. Graf dia macam pelik sikit lah. Maknanya kalau kamu perhatikan dekat paksi Y bawah sekali tu, dia bukan bermula daripada kosong. Dia akan bermula daripada satu nilai dan nilai itu sebenarnya adalah kos tetap. Selepas itu, bila kamu bertambah lagi production, kamu akan dan kalau perhatikan yang dekat paksi Y tu, production kamu kosong lah. Maknanya production kamu kosong, kamu punya kos tetap ada 500. Maknanya tak buat apa-apa, tidur je, tak bekerja mogok, tapi kamu tetap tanggung kos. Itu maksud dia. Dan akhirnya bila kita tambah lagi production, jadi lagilah tambah dia punya kos. Okey. Apa benda ni? Okey, ini adalah high-low method.
Kaedah tinggi rendah namanya dalam bahasa Malaysia. Apakah kegunaan kaedah ini? Okey, kaedah ini ialah sebenarnya dia kata kita akan ambil titik tinggi dan titik terendah untuk perbandingan dan mendapatkan nilai kos. Untuk mendapatkan nilai kos pada satu-satu level. Okey, sebenarnya kaedah tinggi rendah ni adalah digunakan untuk memecahkan kos bercampur tadi, kan? Okey, supaya kita boleh nampak berapa tetapnya, berapa berubahnya. Okey. Untuk itu, kamu kena tahu formula ni. Y sama dengan A tambah BX. Macam familiar. Formula ni kamu biasa belajar dekat matematik. Kalau matematik dia Y sama dengan A, Y sama dengan M campur Y sama dengan MX campur C, tak silap saya kan? Okey, so dalam dekat matematik M itu adalah kecenderungan. Macam tu. Okey. Tapi dalam accounting kita ada B. Okey, apa benda semua ni? Dalam kes ini, B itu ialah kos berubah seunit. Okey, A itu ialah kos tetap. Y itu adalah jumlah kos dan X itu adalah level of activity. Dalam kes level of activity, dia boleh berubah mengikut apa-apa keperluan pengeluaran lah. Kalau syarikat itu bergantung kepada unit pengeluaran, level of activity adalah unit pengeluaran. Tapi kadang-kadang level of activity juga bergantung kepada apa cost driver bagi sesuatu department syarikat itu. Kadang-kadang digunakan jam buruh, kadang-kadang digunakan jam mesin, bergantung. Okey. Jadi kita baca definition tadi, jadi kita besarkan sikit. Macam mana kita nak dapatkan nilai B? B itu adalah kos berubah. Macam mana caranya ialah cost at highest activity tolak cost at lowest activity and bahagi highest activity tolak lowest activity. Macam pening kan? Okey, kita lihat contoh. Okey. Katalah inilah soalan yang kamu ada dan nanti kamu akan diminta untuk disuruh situ. Calculate variable cost per unit. Soalan tu macam bercampur-campur kan? Okey, caranya. Maklumat yang diberi tu, kamu akan pilih titik yang paling tinggi. Mula-mula kita cari yang paling tinggi dulu, okey? Kita akan cari titik yang paling tinggi. Dalam kes ini, kamu kena lihat kolom yang bahagian level of activity. Dalam soalan ini, yang kamu kena tengok adalah production unit. Bukan cost tau, kena tengok unit. Kalau dalam matematik, untuk graf, kamu akan ambil daripada paksi X. Okey. Paling tinggi dalam kes ini adalah 18,000 unit. Okey, dan pasangannya adalah kosnya 15,000. Ini adalah aktiviti yang paling tinggi. Dan kalau kamu perhatikan, aktiviti yang paling rendah pula ialah 16,000 dan pasangan kosnya adalah 14,000. Okey. Sekarang, ambil tu. Highlight titik tu. Okey. Jadi titik inilah yang kita akan gunakan dalam formula tadi. Okey. Titik tinggi tolak titik rendah bahagi kos pada titik tinggi tolak kos pada titik rendah bahagi titik tinggi tolak titik rendah. Dalam matematik, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Remember, ingat, macam pernah dengar kan? Okey, jadi kita carilah. Sekarang kita akan masukkan formula tu. Macam mana? Kita gantilah. Pertama kita ganti yang tinggi. Kita letak pasangan dia. Yang cost dekat atas, yang aktiviti kat bawah. Begitu juga dengan lowest activity. Kita ganti yang cost kat atas, yang titik pengeluaran kat bawah. Okey. Lepas tu bahagi B itu akhirnya dapat 50 sen. Okey. Jadi B itu 50 sen lah. Okey, jadi next seterusnya soalan pun minta berapakah nilai fixed cost. Okey, nilai fixed cost ialah A. Kita nak cari A. Okey, jadi untuk itu kita kena pilih salah satu titik. Kita nak ambil titik tinggi ke titik rendah? Ambil salah satu saja. Okey, katakanlah kita akan ambil titik rendah lah. Okey, kita pakai titik rendah je dalam formula ni. Jadi kamu akan tukarkan titik rendah itu dan masukkan Y dengan X-nya. Okey, kamu masukkan Y dengan X-nya. Jadi bila kamu masukkan semua nombor, tertinggallah A tu. Akhirnya bila tekan calculator, you akan dapat A itu adalah 6,000.
Okey, jadi A itu tadi kan kita dah kata A adalah kos tetap. Jadi A itu adalah fixed cost dalam kes ini. Okey? Ataupun tadi kita ambil titik rendah kan? Kita sebenarnya boleh juga gunakan formula yang sama dan gantikan dengan yang titik yang tinggi. Tinggi dan yang paling rendah saja akan dapat menghasilkan jawapan yang sama. Fixed cost kamu tetap dapat 6,000. Okey, dalam keadaan ini, dalam banyak-banyak nombor. Kalau kamu cuba nombor-nombor yang lain dekat soalan tadi, kamu tak akan dapat 6,000. Kamu hanya boleh cuba antara titik yang paling tinggi dan titik yang paling rendah saja. Okey, ingat tu. Okey. Akhir sekali soalan tu minta form the cost function. Dia kata bentuk satu persamaan kos. Okey, persamaan kos kita sebenarnya asalnya adalah Y sama dengan A campur BX. Okey, jadi dalam kes ini kita gantilah. A tadi kita ganti 6,000, dengan B kita ganti 0.5. Jadi ini adalah persamaan kos. Macam matematik ni sebenarnya macam fungsi garis lurus. Okey. Okey. Itu sahajalah untuk topik 3 ni, iaitu pasal gelagat kos. Senang saja kan? Okey, jadi diharap dapat membantu pemahaman kamu sekurang-kurangnya. Pada dasarnya kamu dapat idea macam mana cara kiraan yang berkaitan untuk gelagat kos. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung untuk topik akan datang, iaitu cost volume untung. Okey. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera.